Okey, 24 Jun ini pelajar yang menduduki peperiksaan SPM dan STPM akan memulakan sesi persekolahan selepas lama tutup kerana COVID-19. Sudah tentu segala persiapan wajar sama ada fizikal dan juga mental diperlukan dalam membuat persediaan untuk kembali ke sekolah, khususnya dalam keadaan normal baharu dan juga kepatuhan SOP yang ketat demi memutuskan rantaian pandemik COVID-19. Dan untuk itu bersedia melalui Skype ketika ini adalah Profesor Madya Dr. Nur Syamila Zakaria yang merupakan Ketua Jabatan Pendidikan, Kaunselor dan juga Psikologi Kaunseling Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia UPM untuk berbincang lebih lanjut. Terima kasih Doktor. Assalamualaikum. Pertama sekali kalau kita melihat persiapan, mungkin kalau kita sebelum ini bercakap tentang ialah apabila kita membuka industri, ramai orang yang biasa kerja di rumah ini menyuarakan rasa mereka sebab mereka sudah biasa kerja di rumah dan sebagainya. Begitu juga dengan sesi persekolahan. Bagaimana tu kita melihat psikologi pelajar apabila sudah lama bercuti untuk belajar sekolah ini, berada di rumah, mungkin ada kerja sekolah dan sebagainya, tapi ini harus pulang ke sekolah dan juga belajar dalam masa yang singkat ini sebelum peperiksaan itu dilangsungkan. Dan bagaimanakah persiapan guru bagi menguruskan emosi murid mungkin setelah lebih 3 bulan tidak masuk ke sekolah sendiri, Doktor? Okey, terima kasih Encik Najib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera sidang penonton dan pendengar yang dihormati sekalian. Saya percaya ya Encik Najib, sistem sekolah dan juga rakan-rakan guru telah memahami apabila persekolahan dibuka semula untuk lebih daripada 500,000 murid-murid tingkatan 5 dan 6 di seluruh negara pada 24 Jun nanti, terdapat 3 golongan murid-murid sebenarnya yang akan hadir ke sekolah. Golongan yang pertama adalah mereka yang teruja dan memang sangat bersedia, tertunggu-tunggu untuk meneruskan pembelajaran. Golongan yang kedua pula, golongan yang risau dengan ketidaktentuan dari aspek kesihatan dan juga langkah pencegahan penyebaran wabak di sekolah. Mereka juga risau dengan pembelajaran yang dah 3 bulan tertangguh dan risau dengan masa depan masing-masing. Kerana seperti yang kita maklum, peperiksaan umum bagi murid-murid tingkatan 5 dan 6 ini merupakan antara perkara yang paling penting dalam mencorak masa depan mereka. Kemudian golongan yang ketiga yang memang kita kena faham di sistem sekolah dan juga rakan-rakan guru kena maklum yang memang kurang berminat. Golongan yang kurang berminat untuk datang ke sekolah kerana mereka telah selesa berehat panjang di rumah, dan ada juga yang berpandangan kualiti pembelajaran secara atas talian adalah setara dengan pembelajaran secara bersemuka di sekolah. Jadi apabila kita maklum dengan 3 golongan ini, bermakna sistem sekolah dan rakan-rakan guru sewajarnya boleh memberi sedikit perhatian kepada ketiga-tiga golongan murid ini. Emosi yang pelbagai ini sememangnya akan terserlah seawal minggu pertama dan kedua lagi kalau kita faham dari segi psikologi mereka. Maka rakan-rakan guru bolehlah memberi kerjasama dan bekerjasama dengan guru bimbingan dan kaunseling di sekolah masing-masing untuk sentiasa bertanya khabar dan melaksanakan aktiviti bersifat ice breaking dalam kalangan murid untuk mengetahui tahap motivasi mereka. Tahap motivasi dan juga semangat yang mereka ada yang mereka bawa ke sekolah pada 24 hari bulan ini. Jadi kalau boleh memang kita nak cepatkan habis silibus, terus masuk kelas dan belajar, masuk gear terus. Tetapi saya kira mungkin elok juga kalau rakan-rakan guru dan guru bimbingan kaunseling di sekolah masing-masing memberi sedikit masa untuk pelajar ini menyesuaikan diri dengan norma baru ini. Saya percaya sedikit masa dalam beberapa tempoh minggu pertama yang kita luangkan itu untuk bertanya khabar secara mendalam murid-murid dan mendengar sendiri pengalaman kehidupan mereka itu sepanjang 3 bulan yang lepas tu akan membantu meredakan segala macam emosi yang wujud dalam diri mereka. Maknanya dekat sini Cik Najib, pada saya kepedulian sebegini saya kira sememangnya yang telah tersemai dalam kalangan rakan-rakan guru dan guru bimbingan dan kaunseling di sekolah pasti akan dapat membantu menguruskan emosi murid-murid kita. Dalam waktu yang sukar dan dalam menjalani norma baharu inilah saya percaya rakan-rakan guru akan lebih bersedia untuk meluangkan lebih banyak ruang dan masa untuk mendengar dalam membantu murid-murid kita di sekolah dari segi emosi, dari segi psikologi dan juga dalam masa yang sama kita nak memastikan mereka ni terus je bersedia untuk pengajaran dan pembelajaran akademik mereka.
Doktor, dari segi pihak pelajar pula, apa yang mungkin mereka perlu siap sedia apabila mereka naik ke sekolah sahaja, kerana ini bukan sahaja one way, bukan sahaja orang kata apa tugasan guru, ini juga perlu disambut oleh pelajar dan juga pelajar juga perlu sedar bahawa ini adalah unprecedented, tidak pernah kita saksikan sebelum ini. Ini kali pertama. Apa persiapan bagi pelajar yang mungkin doktor boleh sampaikan nasihat mungkin kepada mereka sebelum mereka memasuki persekolahan kembali? Okey. Dari segi persediaan memang betul Encik Najib, dia bukannya satu pihak saja untuk memastikan satu-satu kejayaan di sekolah ataupun dari segi akademik murid-murid kita. Saya percaya cikgu-cikgu telah memainkan peranan yang sangat hebat, sangat besar sepanjang tempoh 3 bulan yang lepas. Saya dimaklumkan memang ada guru-guru yang terpaksa belajar walaupun tak biasa dengan pendidikan ataupun pembelajaran secara atas talian. Tetapi mereka terus memberi komitmen yang tinggi dan saya percaya pelajar-pelajar, murid-murid juga sebenarnya sangat appreciate, sangat menghargai apa yang guru-guru mereka telah laksanakan sepanjang 3 bulan yang lepas. Cumanya sekarang ini apabila kita diminta untuk kembali ke sekolah pada 24 Jun nanti, saya rasa di pihak pelajar, nombor satu sekali, elok kita clear mind bahawasanya semua pihak sedang berempati dengan keadaan yang berlaku. Jadi empati ini sangat penting bagi pelajar-pelajar. Bila dia masuk ke setting sekolah itu, dia faham bahawasanya tingkatan 5 dan 6 ini diberi prioriti oleh negara untuk kembali ke sekolah dan meneruskan pengajian mereka. Pada masa yang sama, saya percaya Kementerian Pendidikan Malaysia juga sangat berempati dengan keadaan guru dan juga dengan keadaan murid-murid kita. Kerana itulah jangkaannya peperiksaan umum ini akan dilaksanakan seawal kuartal pertama dalam tahun depan, iaitu sama ada kita jangkakan di antara bulan Januari, Februari dan Mac. Jadi dengan penambahan masa ini sebenarnya memberi ruang kepada para guru dan juga murid-murid kita untuk lebih bersedia membuat persiapan. Jadi apabila kita mempunyai minda yang terbuka tentang betapa pihak-pihak lain cuba untuk menyediakan keadaan yang teraputik kepada kita untuk terus belajar, bermakna apabila para pelajar kita mempunyai rasa bersyukur itu, saya percaya memang mereka akan boleh masuk ke sekolah dan fokus terus. Apa-apa yang berlaku 3 bulan lepas itu adalah sejarah dalam diri mereka dan sekarang ni 24 hari bulan Jun kita akan mula kembali, kita akan sambung apa yang telah dibuat dalam masa 3 bulan yang lepas dan kita terus kepada masa depan kita, insya-Allah. Okey, itu juga adalah doa kita juga ya kepada pelajar-pelajar ini dan juga sudah pasti tenaga pengajar itu guru-guru yang banyak berkorban sepanjang 3 bulan ini menyediakan homework kerja rumah ini secara dalam talian. Cabarannya kalau sekolah di luar kampung itu juga cabarannya berbeza dan sebagainya. Okey, terima kasih Dr. Nur Syamila Zakaria kerana berkongsikan tentang perkara tersebut. Yang merupakan Ketua Jabatan Pendidikan Kaunselor dan juga Psikologi Kaunseling Fakulti Pengajian Pendidikan UPM. Terima kasih.